Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita dalam channel Nizam ZZK. Baiklah, seperti biasa saya akan kongsikan kisah seram terbaru. Tapi untuk video kali ini saya akan tunaikan permintaan saudara Hafiz Yaakob yang mahu saya kongsikan pengalaman Dr. Kamarul Arifin yang diganggu semasa bertugas. Sebenarnya saya pernah terbaca kisah seram Dr. Kamarul ni beberapa bulan yang lalu dan saya cuba penuhi permintaan saudara Hafiz. Saya cuba buat yang terbaik. Sekiranya korang ada cadangan kisah-kisah seram yang menarik, boleh juga tinggalkan di ruangan komen. InsyaAllah saya cuba tunaikan. Okeylah, apa kata korang tonton video ini hingga habis. Jom. Kejadian berlaku pada suatu malam. Pada masa itu, Dr. Kamarul Arifin sedang on call. Hello, boleh cakap dengan Dr. Kamarul? Soal pemanggil di hujung talian. Aduh, baru nak lelakkan mata dah ada pula yang cari. Ya, saya bercakap, jawab Dr. Kamarul. Saya dari bilik keselamatan. Doktor on call kan malam ni? Dahi Dr. Kamarul berkerut sebab memang dia on call pada malam tu. Kenapa pula pengawal keselamatan call malam-malam buta macam ni? Bisik hatinya. Tadi doktor orang terakhir dalam pejabat di bilik rehab ke? Soalnya lagi. Saya orang terakhir. Kenapa ya? Saya lupa kunci pejabat ke? Tanya Dr. Kamarul sekali lagi. Tak. Tadi selepas doktor kunci pejabat di bilik rehab, kira-kira pukul 10 malam tadi, kami ada terima satu panggilan daripada seorang perempuan. Dia kata dia terkunci dalam jabatan rehab. Ya ke? Saya orang yang terakhir tadi. Saya ada cek juga pejabat sebelum saya kunci pintu jabatan tadi. Tak ada pula orang lain rasanya, jawab Dr. Kamarul. Oh, memang ada cek lah tadi doktor ya? Tanya pengawal keselamatan untuk kepastian. Jawab Dr. Kamarul pantas. Memanglah SOP untuk cek bilik tersebut sebelum ditinggalkan. Tapi siapa yang terkunci di dalam? Hati Dr. Kamarul semakin curiga. Timbul pula rasa bersalah sebab terkunci rakan sekerja di pejabat malam-malam begitu. Itulah masalahnya. Saya pergi sana, buka pintu utama, tapi tak jumpa siapa-siapa pun di dalam. Pintu-pintu di bilik pejabat saya tak boleh buka sebab tak ada kuncinya, kata pengawal keselamatan tu lagi. Alamak. Dr. Kamarul tepuk dahinya. Kunci tu ada di pejabat tapi disimpan dalam peti kunci. Ada kat dalam bilik Puan Nora, ketua unit jurupulih cara kerja. Susah juga nak beritahu pengawal keselamatan di mana letaknya kunci-kunci tu. Okeylah, tak apa. Macam ni, saya akan datang sana. Kita sama-sama pergi cek, cadang Dr. Kamarul. Dr. Kamarul terus bangkit dari katil dan bekerja ke bilik keselamatan yang terletak di lobi utama hospital. Dalam perjalanan, Dr. Kamarul periksa WhatsApp grup kerja. Mana dah tahu orang yang terperangkap tu ada mesej apa-apa di grup, tapi tak ada sebarang mesej tentang sesiapa yang terperangkap di bilik rehab. Saya Dr. Kamarul. Jom kita pergi periksa jabatan rehab, ujar Dr. Kamarul di tingkat bilik keselamatan sebaik sahaja dia tiba di sana. Dalam bilik keselamatan tu ada dua orang pengawal keselamatan, seorang lelaki dan seorang perempuan. Okey, jom, sahut si pengawal keselamatan lelaki. Mereka berdua pun pergi ke jabatan rehab dan buka pintu utama jabatan. Kemudiannya pintu unit rehab, kemudiannya pintu bilik Puan Nora, dan barulah ambil gugusan kunci untuk pintu itu. Ketika mereka berdua mahu keluar dari bilik Puan Nora, walkie-talkie di pinggan pengawal keselamatan tu bersuara. Perempuan tadi tu telefon lagi. Dia kata dengar suara korang. Tanya dia. Dia kat mana? Balas pengawal lelaki. 10 saat berlalu sebelum walkie-talkie tu kembali berbunyi dan disusuli jawapan. Dia kata dia dengar suara korang, macam kat bilik sebelah bilik dia, jelas pengawal keselamatan perempuan tersebut. Bilik sebelah Puan Nora adalah bilik Encik Mos, ketua unit jurupulih fisioterapi.
Dia memang jarang guna bilik berkenaan kerana dia lebih selesa gunakan bilik berhampiran dengan gimnasium di unit fisioterapi. Sejujurnya, selama 3 tahun Dr. Kamarul bertugas di situ, dia hanya pernah lihat Encik Mus masuk ke bilik tu cuma sekali sahaja. Dr. Kamarul buka kunci bilik tu dan kuatkan dorang pintu luas dan bersedia untuk minta maaf kepada insan yang terperangkap dalam bilik tu kerana kecuaiannya. Tak ada siapa pun, bisik hatinya. Dr. Kamarul petik suis lampu. Cahaya menerangi bilik tu. Matanya melilau ke segenap penjuru bilik. Memang tak ada sesiapa. Dia menoleh ke pengawal keselamatan di sebelahnya. Pengawal keselamatan tu pun toleh kepadanya semula. Dr. Kamarul mulai rasa lain macam. Tapi mereka berdua masuk juga sebab perlu periksa lebih lanjut. Bila mereka mendekati meja, barulah Dr. Kamarul perasan gagang telefon tak berada pada perumahnya dan hanya terjuntai ke bawah meja. Hatinya tak sedap. Takkan orang tu duduk di bawah meja kan? Bisik hatinya. Tapi mereka nekat untuk periksa juga. Masa Dr. Kamarul jengah di bawah meja, tiba-tiba walkie-talkie berbunyi. Okey dah, perempuan tu kata dah nampak korang. Bulu roma Dr. Kamarul terus meremang. Bawah meja tu tak ada sesiapa pun. Gagang tu tergantung je. Siapa bercakap dengan pengawal di bilik keselamatan? Macam lepas kudung Dr. Kamarul dan pengawal keselamatan tu lari dari Jabatan Rehab. Lintang pukang macam tak cukup tanah. Tercungak-cungak kepenatan. Punyalah takut sampai terkeluar-keluar baju uniform pengawal keselamatan tersebut. Beberapa orang awam yang berada di lobi pandang mereka keheranan. "Weh, kenapa korang lari macam kena kejar hantu je?" tanya pengawal keselamatan perempuan dalam bilik keselamatan tu. Dr. Kamarul pun ceritalah apa yang berlaku. Pucat muka pengawal perempuan tu bila mendengarnya. "Kita kena patah balik," kata pengawal keselamatan lelaki tadi. "Patah balik? Biar betul," tanya Dr. Kamarul. "Yelah, kita tak kunci balik pejabat tadi. Mampus saya esok kalau ada apa-apa yang hilang." "Betul juga, aku pun mati kalau macam tu, sebab aku on call," bisik hati Dr. Kamarul. Lampu memang tak tutup, pintu tak berkunci. Tentunya Dr. Kamarul perlu bertanggungjawab jika ada barang yang hilang. Bila keadaan dah tenang sikit, pengawal lelaki tu panggil 2 orang lagi pengawal untuk ke Jabatan Rehab. Maknanya mereka pergi berempat. Sampai di sana, mereka periksa semula. Tak ada benda yang hilang, tak ada benda yang pelik, kecuali gagang telefon tadi dah diletakkan semula ke perumahnya. Aduh, siapa pula yang letakkan semula gagang tu? Fikir Dr. Kamarul. Mereka cepat-cepat tutup lampu, kunci semua pintu dan lekas-lekas beredar. Selepas selesai semuanya, mereka berborak tentang kejadian yang berlaku sebentar tadi di bilik keselamatan. Tiba-tiba, telefon berdering. Masing-masing memandang sesama sendiri. Masing-masing tak nak angkat sebab ketakutan. Namun, akhirnya salah seorang pengawal jawab panggilan tu. "Hello, ini bilik keselamatan. Boleh saya bantu?" Terima kasih. Baiklah, sampai di sini saja perkongsian kisah seram Dr. Kamarul Arifin. Saya harap korang dan saudara Hafiz berpuas hati dengan video ini. Seperti biasa, sebelum tu jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.